أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Maksudnya janganlah orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah ia mendapat pertolongan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka, golongan kafir itu. Dan Allah memerintah supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu. Dan kepada Allah jua tempat kembali. Setelah diterangkan ayat yang terdahulu, Allah yang Maha Berkuasa memiliki semua kerajaan yang ada dalam dunia. Allah Ta'ala boleh menaikkan kerajaan, boleh menjatuhkan kerajaan. Termasuk kuasa-kuasa besar dunia dijatuhkan oleh Allah. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, boleh jatuh. Orang kafir, Tuhan uji orang Islam jadi kuasa besar mengesah. Lama-lama Tuhan jatuhkan juga. Yang berkuasa ialah Allah Ta'ala. Maka orang Islam hendaklah bergantung pada Allah Ta'ala dalam perjuangan. Jangan bergantung dengan orang kafir. Ayat ini mengharamkan berwala kepada orang kafir dalam perjuangan menegakkan Islam. Diharamkan berwala. Mengadakan hubungan yang tidak berwala tak jadi salah. Seperti Nabi SAW menerima himayah, menerima perlindungan daripada keluarga-keluarganya yang kafir masa Nabi berada di Mekah. Abu Talib yang tak Islam lagi, termasuk orang anak beranak Nabi yang tak Islam, mempertahankan Nabi. Nabi terima mereka. Ini tak ada salah. Bahkan para sahabat mendapat perlindungan keluarga dia yang kafir. Tak jadi salah. Dengan syarat tidak menjualkan akidah. Kalau orang kafir itu kata, aku lindungmu dengan syarat mu keluar daripada Islam, itu tak boleh. Tak boleh. Di atas sifat kemanusiaan, dia beri perlindungan, mendapat himayah, tak jadi salah. Termasuklah juga bertahaluf, mengadakan persefahaman dengan orang kafir. Dengan tujuan untuk memperkenalkan Islam. Memperkenalkan Islam ni baik, dalam titik yang sama. Contohnya, ada orang kafir tak setuju dengan zalim. Dia ajak pakat dengan kita lawan kezaliman yang berlaku. Kita pakat menentang kezaliman. Itu tak jadi salah. Tahaluf. Tak jadi salah. Bahkan para ulama' membenarkan berta'awun, bertolong menolong dalam perkara kebajikan, bukan perkara dosa. Tak jadi salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, jangan dalam perkara dosa dan bermusuh. Orang kafir tak ada salah. Kita berbuat baik dengan keluarga kita yang kafir, dengan harapan dia masuk Islam. Buat baik pada orang tua yang kafir, itu wajib, kerana dia orang tua kita. Kecuali kalau dia suruh kita ikut kafir, itu tak boleh. Buat baik di atas nama keluarga, kemanusiaan, itu disuruh oleh syarak. Tak jadi salah. Meminta bantuan orang kafir di masa kita kuat. Berlaku dua peristiwa dalam hadis Nabi SAW. Dan satu hadis, ketika Nabi nak pergi ke Perang Badar, mai orang kafir nak ikut sama dalam Perang Badar. Bila mari dia ni penglima,
Sukalah orang Islam. Dia pergi kat Nabi minta izin nak tolong. Nabi kata, mu Islam ke tak? Dia kata, tak. Nabi kata, pergilah, aku nak minta tolong orang bukan Islam. Dia lari. Lepas tu mari pula nak tolong. Nabi kata, mu Islam tak? Tak. Nabi tak terima. Dia mari, dia kata dia masuk Islam. Baru Nabi terima dia. Ini dalam perang Badar. Dalam Fathu Makkah, ketika berperang Makkah, Nabi mengambil senjata Hakim bin Hizam, seorang pemimpin Mekah yang tak masuk Islam lagi. Nabi panggil, mu ni ada simpan senjata, sini. Mukjizat Nabi. Dia sembunyi senjata tu, Nabi tahu. Menadangkan kerasulannya. Dia buat tubik senjata. Dia tanya, pinjam ke kampah? Nabi kata pinjam. Nabi ambil senjata untuk perang Hunain yang terkenal. Ini dalil menunjukkan bahawa isti'anah, meminta bantuan orang kafir, diizinkan. Bukan kita jual akidah. Sekurang-kurangnya nak tunjuk kehebatan Islam. Biar dia kenal kita siapa. Sebagai jalan mengadakan talian hubungan. Bukan untuk berharapkan kemenangan. Mengharapkan kemenangan dengan ada orang kafir itu tak boleh. Kalau kita tak minta tolong dia, kalah kita. Itu tak boleh. Itu salah. Ini disebut wala. La takhzil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dul mu'minin. Jangan orang beriman mengambil orang kafir jadi wali mereka. Bukan orang yang beriman. Mengikut ulama tafsir, ayat ini berkait dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ada riwayat kata berkait dengan Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit, Nabi nak pergi satu peperangan, Ubadah kata, Rasulullah, saya ada kawan orang Yahudi ramah, 400 orang Yahudi dengan saya. Saya nak bawa, boleh tak? Nabi kata, tak boleh. Allah Ta'ala larang. Kerana Yahudi ini jadi penyakit. Mengikut riwayat yang lain, Hatib bin Abi Balta'ah, bila Nabi nak pergi serang Mekah, Fathu Makkah, dia bocor rahsia, beritahu ke orang Mekah. Itu ayat. Menyebabkan Hatib didedahkan oleh Allah. Hatib hantar surat tu rahsia dah, orang tak tahu. Dia melalui seorang perempuan. Malaikat beritahu ada seorang perempuan bawa surat. Pergi ke Mekah. Duduk di Nakhlah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali, Az-Zubair dan Miqdad pergi kejar perempuan ni. Cakap perempuan ni minta surat. Paksa waktu baik surat. Waktu baik, bila baca daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya, apa ni Hatib? Hatib kata, ya Rasulullah, saya Islam. Saya tak kafir, saya tetap Islam. Saya buat surat ni kerana saya ada anak beranak di Mekah. Orang lain tak ada orang, ada orang jaga anak beranak dia. Saya tak ada orang jaga anak beranak saya. Saya nak buat sesuatu supaya jangan kacau anak beranak saya. Sayyidina Umar minta izin nak bunuh Hatib kerana bocor rahsia. Nabi kata, jangan, Hatib ni ahli Badar. Orang yang hadir perang Badar. Allah Ta'ala sebut, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, membuat apa-apa pun, aku ampun dosamu. Maka Hatib tak diambil tindakan kerana dia ahli Badar. Ayat ini melarang orang Islam membocorkan rahsia pada orang bukan Islam. Mengharapkan orang bukan Islam jadi punca menang pada Islam. Itu tak boleh. Apa yang boleh ialah kita mengadakan hubungan untuk merapatkan di atas nama kemanusiaan. Kerana dia baik, itu tak jadi salah. Dia bukan Islam, tapi tak musuh dengan kita. Itu tak jadi salah. Ataupun kita buat baik, mudah-mudahan dia tengok Islam ni baik. Dia nak masuk Islam, ikut pandai dia lah. Tak paksa. Dia tak kacau kita. Itu tak apa. Tak jadi salah. Bahkan para ulama, Al-Mawardi, membenarkan dalam kerajaan Islam beri jawatan yang eksekutif, jawatan pentadbiran yang tak berkait dengan legislatif.
Disebut Wazaratul Tanfid, Wazaratul Tafid. Wazaratul Tafid ini jawatan yang membuat dasar, membuat polisi. Ini mesti orang Islam. Adapun jawatan melaksanakan, mengurus, mentarbih, dia ada kepakaran dalam masalah keperluan hidup, infrastruktur, masalah kesihatan, dia ada pakar. Tak apa latih dia, tak ada masalah. Ulama membenarkan. Ini tak masuklah ayat ini. Yang tak bolehnya ialah memberi kesetiaan, mengharapkan kemenangan daripada dia. Ataupun ikut dia. Tinggal agama kita. Halal haram, ikut dia. Itu tak boleh. Illa an tattaqu minhum tuqah. Malaikat kena takut. Nak jaga diri. Kalau dah ikut dia, dia jajuh kita. Kalau dah ikut dia, dia bunuh. Dia bunuh kita ataupun bunuh anak beranak kita. Kerana nak jaga, jangan dia bunuh. Nak bunuh anak beranak kita, ikut dalam keadaan hati tidak redha. Itu diizinkan. Disebut taqiyah. Kalau redha hati tak boleh. Hati tak boleh redha sekali-kali. Wa man yaf'al dzalika fala yusmallahu fi syai'. Barang siapa yang buat hubungan dengan orang bukan Islam dengan redha pada kekufurannya, mengharapkan kemenangan daripada dia, bukan daripada Allah. Dia bukan daripada Allah. Putus hubungan dengan Allah. Allah Ta'ala sangat murka. Illa an tadkhulu minhum tu'um, melanggar kerana nak jaga diri. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah Ta'ala menakutkan hambanya dengan balasan yang sungguh-sungguh kalau tak ikut perintah Allah Ta'ala. Wa illahil masir, dan kepada Allah sahaja tepat kembali. Allah yang menentukan kita menang, kita kalah. Kena yakin pada Allah Ta'ala. Kena percaya pada Allah Ta'ala. Jangan kita percaya kepada orang bukan Islam. Tanggungjawab kita dengan bukan Islam ni ialah nak memperkenalkan Islam. Di atas nama kemanusiaan itu tak jadi salah. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Maksudnya, ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya. Dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya, ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Dan Allah memerintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksakan kamu. Dan ingatlah juga Allah amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Serta ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad SAW, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu jika kamu berpaling, menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang kafir. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang dahulu.
Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakan Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Semua kerajaan di atas dunia ni berkuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh naikkan dia dan boleh jatuhkan kerajaan itu. Hilangkan kerajaan bila-bila masa sahaja. Oleh kerana itu, di sebuah ayat yang berikut kita baca minggu lepas, tidak harus bagi orang yang beriman menjadikan orang kafir rakan yang setia. Diberi kesejahteraan tidak belah bagi. Sehingga mengharapkan kemenangan daripada orang kafir. Tak boleh. Kita boleh baik orang kafir. Baik nak ajak dia pada Islam. Baik nak tunjuk sifat Islam kita pada orang kafir. Nak tunjuk pada dia. Kita tak paksa orang kafir masuk Islam. Kita ajak dia masuk Islam. Tak masuk Islam, pulang pada mula. Dan kita kena tunjuk sifat-sifat baik Islam. Yang sebab itu kita disuruh berniaga dengan orang kafir. Suruh berdamai dengan orang kafir. Suruh berpersepahaman dengan orang kafir. Tujuan dia bercampur dengan kita, dia tengok kebaikan Islam. Itu tujuan. Bukan kerana nak mengharapkan kemenangan daripada mereka. Itu tidak boleh. Kalau memberi kesetiaan yang tak boleh bagi, banyak setengah orang hari ni, kalau tak dengan orang kafir, kalau dia menanglah kita. Ini salah. Itu sifat orang munafik. Allah Ta'ala tak izin. Tidak dibenarkan sekali kali kita menunjukkan keredaan kepada kekufuran. Ila an tattaqu minhum tuqah. Malaikat dalam keadaan yang takut. Bila kita dijajah oleh orang kafir, dia nak bunuh kita, nak bunuh anak isteri kita. Nak rogu anak bini kita kalau dah ikut dia. Di masa itu dia benarkan kita ikut dengan lidah saja, tidak boleh dengan hati. Disebut dengan taqiyah. Taqiyah ni menyelamatkan diri dengan ucapan lidah, dengan hati. Di antara contohnya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bila Abu Jahal suruh ayah dia Yasir puji berhala. Ayah dia tak mau puji berhala, dibunuhnya. Suruh mak dia Sumayyah puji berhala. Mak dia tak mau, dibunuhnya. Sampai dengan Ammar bin Yasir suruh puji. Ammar pun puji berhala. Dibebaskan. Bila bebas, Ammar pun pusing lah. Macam mana dia sebut puji berhala ni jadi kafir lah dia. Pergi menghadap Nabi. Lalu turun ayat. Illa man ukra wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dan orang yang dipaksa, hati dia tenang dengan iman. Dia dipaksa, lidah dia, hati dia tak. Nak selamatkan diri, diizinkan. Ini dalam keadaan yang tertentu. Ulama mengatakan ada dua perkara. Yang pertama, rukhsah. Yang kedua, azimah. Rukhsah memilih mati. Nak bunuh aku. Ini azimah. Azimah pilih mati. Rukhsah pilih kecek nak selamatkan dengan lidah. Ini rukhsah. Dua-dua ni boleh berlaku. Tengok keadaan lah. Kalau keadaan dia nak kacau bini kita, biar mati aku, bini aku nak rogo bini aku, tidak boleh. Kita pilih ni rukhsah. Tapi kalau kita seorang, bini kita adalah kita seorang dia, pulang pada kita lah. Ini boleh pilih. Nak pilih rukhsah boleh, pilih azimah boleh. Ulama mengatakan azimah lebih afdal, mati syahid. Rukhsah tak berdosa. Berdalilkan dua orang sahabat Nabi. Sahabat ni Nabi tu atau bawa surat kepada Musailamah bin Kadzab. Musailamah tulis surat ke Nabi, wahai Muhammad, mu rasul orang Arab, aku rasul negeri aku. Kita bagi dia bom ini dua. Nabi pun jawab surat daripada Muhammad Rasulullah pada Musailamah Kadzab, Musailamah pembohong. Atau suruh dua orang ni bawa surat atau ke Usama. Ini dekat-dekat Nabi nak wafat. Dua orang sahabat bawa surat. Lalu Usama tanya ke seorang tu, mu percaya tak
aku jadi Nabi. Percaya Muhammad Nabi. Percaya. Percaya aku. Percaya. Ni lepas. Seorang lagi tanya. Percaya Muhammad Nabi. Aku percaya. Percaya aku Nabi. Aku kau tidak dengar. Lalu dibunuhnya dia. Mati syahid. Orang cerita ke Nabi. Nabi kata, hak yang pertama tu, tak ada apalah, selamat dah. Yang kedua ni mati syahid. Ini rukhsah dengan azimah. Rukhsah ni ialah berucap dengan lidah. Hati tidak boleh. Kalau hati redha juga, tidak boleh. Kalau hati redha juga, kita sembunyi. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Kata wahai Muhammad, kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, atau kami lahirkan, ya'lamuhu Allah, Allah Ta'ala tahu. Tak tahu dia tipu. Ada kain ayat dulu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua Allah Ta'ala tahu. Tak boleh sembunyi. Benda yang gaib, malaikat yang gaib, syaitan yang gaib, Allah Ta'ala nak tahu dan nampak. Semua yang haluh, tengah malam gelap gulita, Allah Ta'ala tahu. Makhluk dalam batu yang keras, Allah Ta'ala tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ingat, ya untuk kullu nafsin ma amilat min khairin mahdhara. Hari kamu akan dapati semua amalan manusia akan dibawa ke hadapan. Iaitulah hari kiamat, untuk dihisab amalan manusia. Wa ma amilat min su'in, amalan yang baik akan dibawa ke hadapan Allah pada hari kiamat. Wa ma amilat min su'in tauduk dalam bainahu amadan ba'idah. Apa yang dia buat berkejahatan, dia mahu supaya dipisah antara dia amal jahat tu sejauh-jauhnya. Tak mau tengok amal jahat tu. Ini berlaku hari kiamat. Bila tengok surat amal jahat tu, takutnya. Tak mau kelih, biar duduk jauh. Wa yahdzikumullahu nafsah. Allah Ta'ala mengingatkan kamu dengan hukumannya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Ta'ala sangat kasihan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala kasihan kepada hambanya. Jadi hambanya kena sedar Allah Ta'ala ni sayang ke dia. Kita kena sayang Allah Ta'ala lah, tak pertahankan iman kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata oleh Muhammad, jika sekiranya kamu kasih akan Allah, ikutlah aku, ikut Muhammad SAW. Kalau kamu kasih kepada Allah, ikut Nabi. Nabi pergi ke mana, ikut. Nabi berjuang, ikut. Nabi ke mana, ikut Nabi. Insya Allah kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Bukan saja Allah Ta'ala kasih, dosa kamu diampun oleh Allah. Kalau kamu ikut Nabi, selamat. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau ikut Nabi, mesti selamat. Mendapat kasih Allah Ta'ala. Apa Nabi buat, kena ikut. Ikut Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha pengampun lagi Maha pengampun lagi Maha penyayang. Disebut dalam satu hadis seorang sahabat. Dia pakai cicimah. Pakai cicimah. Nabi cerelong tengok. Mu ni pakai neraka. Nabi ambil cicimah tu lepas. Pung lepas. Nabi lepas. Dia senyap, dia tak lawan. Tak lawan. Lepas tu Nabi pun tinggal. Kawan-kawan dia kata, ambil lah ke binimu. Ambil ke binimu. Apa salahnya binimu dia pakai. Aku tak mau ambil lah. Nabi lepas lah. Sampai gitu. Kalau kita, dia rebah apa kata. Orang tu mah. Ini. Bukan tak boleh. Padahal tak apa-apa, dia ambil balik ke bini dia. Jadi biasa. Jadi salah. Tapi patuhnya ke Nabi itu tak begitu. Aku tak mau ambil dah, Nabi lepas dah. Mah. Bukan barang, harga mahal. Sampai begitu. Ini contoh sahabat Nabi. So sahabat ni tak boleh nak lawan. Qul ati'u Allah wa Rasul. Katakanlah ta'atlah kamu aku Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kalau kamu berpaling, bertaat kepada Allah dan Rasul, ikut orang kafir,
Allah Ta'ala tak kasih pada orang kafir. Bila Allah Ta'ala tak kasih pada orang kafir, kalau mau ikut orang kafir ke, dia mereka oleh Allah lah. Jawabnya begitulah. Mampunya begitu. Jadi kita kena teguh pada Allah dan Rasul. Jangan berpisah dengan Allah dan Rasul. Ikut perintah, tinggal larangan. Itu bukti kasih kita. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat yang ada pada zaman mereka masing-masing. Mereka kembang biak sebagai satu keturunan zuriat yang setengahnya berasal dari setengahnya yang lain. Dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi maha sentiasa mengetahui. Teraya inna Allah Ta'ala memilih nama beberapa orang Rasul. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam menjadi manusia pertama dicipta oleh Allah Ta'ala dengan kun fayakun. Diisytiharkan di hadapan malaikat. Dimasukkan dalam syurga. Dia terbiah dalam syurga. Adam akan dihantar ke bumi. Bukan dengan cipta terus hantar ke bumi, tidak. Allah Ta'ala dalam syurga dulu. Ada dia makan, ada dia minum, ada dia menikmati nikmat dalam syurga, bergaul dengan isteri dia Hawa. Kemudian Tuhan hajar dia jatuh dalam maksiat, ditipu oleh iblis. Lepas tu dia dihantar ke bumi. Baru hantar ke bumi dan dia bertaubat, dia kena kerja di atas muka bumi. Maka Adam dipilih oleh Allah menjadi manusia yang pertama. Dia anggap bapa kepada segala manusia. Wa Nuhan dan Nuh. Adapun Nuh ialah manusia yang pertama menjadi rasul menentang kekufuran. Mengikut para ulama, manusia dalam keadaan beriman kepada Allah di masa Nabi Adam. Sehingga 10 abad selepas Nabi Adam mati. 10 abad ni 1000 tahun. Lepas 1000 tahun, mulalah berlaku syirik. Manusia menyembah patung dan berhala. Melantik tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Sebelumnya manusia buat maksiat saja. Qabil dengan Habil berkelahi. Sekadar itu sajalah. Tapi selepas pada 10 abad, jadi syirik. Melantik tuhan yang lain daripada Allah. Menyembah berhala. Mula-mula buat patung. Rupa nenek moyang yang dianggap biasa. Lepas tu puja, lepas tu sembah. Ditipu oleh syaitan. Banyak berhala itu pula. Menjadikan Nabi Nuh alaihi salam Nabi yang pertama berjuang. Menentang kekufuran syirik. Perjuangan yang sangat panjang, 950 tahun disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala panjangkan umur. Bagi tempoh yang selama-lamanya, 950 tahun. Sedikit saja yang beriman. Allah Ta'ala turunkan bencana taufan membinasakan mereka yang kafir. Hingga sedikit saja manusia yang beriman dengan Nuh AS. Ada manusia selepasnya adalah zuriat Nuh AS. Ulama meriwayatkan orang lain tak boleh anak. Yang boleh anaknya Nuh. Anak yang beriman. Anak yang kafir tenggelam. Sam, Ham, Yafis. Sam, Ham, Yafis. Daripada Sam lahirnya bangsa Arab, bangsa Yahudi dan bangsa sepertinya. Bangsa Eropah. Daripada Yafis lahirnya bangsa Asia. Cina, Melayu dan lain-lain. Ham lahirnya bangsa Afrika. Itu zuriat manusia. Daripada Nuh AS. Nuh dia anggap sebagai bapa yang kedua.
Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Daripada Ibrahim lahirnya Muhammad SAW. Daripada Muhammad lahir daripada Ismail. Ibrahim ada dua anak, Ismail dan Ishak. Daripada Ismail lahirnya bangsa Arab. Daripada Ishak lahirnya bangsa Bani Israel. Asalnya bangsa Sam, Semitic. Arab, Yahudi tak ada lagi. Kemudian daripada Ismail lahirnya bangsa Arab. Daripada Sam, daripada Ishak lahirnya bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah Ta'ala lahirkan daripada mereka rasul-rasul dan nabi-nabi. Nabi akhir zaman daripada Ismail, lahirnya Muhammad SAW. Adapun nabi-nabi Bani Israel yang ramai daripada Ishak, Yaqub bin Ishak. Nabi-nabi Yaqub, anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, itu semua daripada Bani Israel. Sebahagian besar ialah pada zuriat Ibrahim. Semuanya zuriat Ibrahim, sebahagian besarnya. Khususnya Nabi Muhammad SAW. Diperintah oleh Allah supaya menghantar anaknya Ismail ke Mekah, negeri yang kering, untuk dilahirkan Rasul akhir zaman Muhammad SAW. Wa ala Imran alal alamin, dan keluarga Imran. Imran ayah pada Maryam, bukan ayah Nabi Musa. Allah Ta'ala ciptakan Isa AS lewat ibunya Maryam dengan tidak ada bapa, untuk menjadi kekuasaan Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala. Kalau Adam kan dengan tanah, ayah tak ada, mak tak ada. Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibunya. Maka Isa jadikan daripada ibunya Maryam. Malaikat Jibril datang meniupkan rohnya. Jibril ni lelaki dok, puan dok, nak setubuh macam mana dia bukan malaikat kan? Bukan lelaki malaikat ni. Dicipta khusus. Nabi Isa AS daripada ibunya yang melahirkan Isa, satu ujian yang sangat dahsyat. Nabi Isa daripada Bani Israel dan akan zahir di akhir zaman, membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Dia antara tanda akhir zaman turun Nabi Isa memimpin sebelum berlakunya kiamat. Orang Yahudi tak berjaya membunuhnya. Semua itu dipilih alal alamin, kepada seluruh alam. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Setengahnya berzuriat dengan setengah yang lain. Bercampur aduk. Pupu kahwin Arab dengan Yahudi, Yahudi Nabi Nuh, Ibrahim dengan Ismail, bercampur-campur. Dzurriyyatan ba'duha, setengahnya dzuriat pada setengah yang lain. Semua dzuriat Adam, dzuriat Nuh, dzuriat Ibrahim. Dzuriat Ibrahim mereka. Muhammad Arab dzuriat Ibrahim, kemudian Bani Israel dzuriat Ibrahim juga. Jadi manusia ni adalah satu keluarga yang besar. Keluarga yang besar manusia ni. Macam satu keluarga saja. Itu hakikatnya. Dan sebab itu Tuhan suruh manusia ni bersatu dengan iman. Bersatu dengan kemanusiaan. Yang degil terpaksa berlawan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kena ikut perintah Allah Ta'ala. Ikut hukum dia, ikut peraturan dia. Kalau nak bersatu padu dengan Islam. Islam yang berjaya menyatu padukan manusia. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu seorang lelaki dan seorang perempuan, supaya kamu bertaaruf, bermasyarakat madani, berkenaan antara satu sama lain, berhubung antara satu sama lain, tak boleh hidup bersendirian. Yang paling mulia, yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui berkenaan diri kamu dan urusan kamu. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kena ikut hukum Allah Ta'ala, barulah selamat. Kalau tak ikut hukum Allah Ta'ala, tak selamat. Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kena ikut dia. Patuh pada dia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا
إني نذرت لك في بطن محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفرها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maksudnya, dan ingatlah ketika isteri Imran berkata, Tuhanku, sesungguhnya aku bernazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas dari segala urusan dunia untuk berkhidmat padamu semata-mata. Maka terimalah nazarku, sesungguhnya engkaulah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Maka apabila ia melahirkannya, berkatalah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan. Sedangnya aku harapkan ialah anak lelaki. Dan Allah memang mengetahui akan apa yang telah dilahirkannya itu. Dan memanglah tidak sama anak lelaki yang anak perempuan. Dan bahawasanya aku telah menamakannya Maryam. Dan aku memperlindungkan dia dengan peliharaanmu. Demikian juga zuriat keturunanmu dari godaan syaitan yang kenerjam, yang dikutuk dan disingkirkan. Maka ia, yakni Maryam, diterima oleh Tuhannya dengan didikan yang baik, dan dibesarkannya dengan didikan yang baik, serta diserahkannya untuk dibela dan pelajari oleh Nabi Zakaria AS. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati rezeki buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau dapati buah-buahan ini? Maryam menjawab, ialah dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Seterusnya Allah membawa kisah seorang perempuan yang sangat soleh, yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tanda kebesaran dan keagungan mencipta makhluknya. Melahirkan Nabi Isa AS tanpa ayah, tanpa bersetubuh. Allah Ta'ala melahirkan Adam, tak ada ayah, tak ada ibu. Melahirkan Hawa daripada tulang rusuk Adam, tak ada ibu, daripada lelaki. Kekuatan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan Maryam melahirkan Nabi Isa AS untuk menjadi tanda kebesarannya dan keagungannya dan kemuliaannya. Apabila isteri kepada Imran daripada keturunan yang mulia oleh Nabi Harun AS bernazar kerana dia tak ada anak, sebab terberikan anak. Idh qalat imra'at Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dan ingatlah apabila isteri Imran berkata, wahai Tuhanku, aku bernazar kerana-Mu, kalau aku boleh anak,
Kena jadikan anak ni muharraran. Tugas dia beribadat pada berkhidmat di Baitul Maqdis. Khidmat di masjid. Tidak ada sebut lelaki puan. Kalau lahirkan anak saja. Nakkan anak sangat. Isteri Imran ni mengikut ulama nama dia Hannah binti Faqud. Hannah binti Faqud. Fataqabbal minni, terimalah daripada aku. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau Tuhan yang Maha mendengar kepada doa aku, yang Maha mengetahui akan niatku yang ikhlas ini. Ikhlas nak suruh anak jadi khodam. Khodam kepada Allah Ta'ala, berkhidmat kepada Tuhan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka itu kali dia melahirkan anaknya, tiba-tiba tengok anak puang. Barulah sedar. Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, aku melahirkan anak perempuan. Anak puang ni payahlah sikit. Nak suruh duduk di masjid sepenuh masa. Tapi dah benazar. Wallahu a'lam bima wada'at. Allah Ta'ala lebih tahu anak yang aku lahirkan ini. Anak puan macam mana? Walaysa dzakaru kal untha. Lelaki tak sama seperti perempuan. Aku mengharapkan anak lelaki, tiba-tiba bila anak puan. Tujuannya nak berkhidmat. Wa inni sammaituha Maryam. Dan aku namakan ni Maryam. Maryam ni ialah abidah, khadimah, yang beribadat dan jadi khadam, bukan Allah Ta'ala. Namakan Maryam, khadam pada Allah Ta'ala, hamba pada Allah Ta'ala. Itu makna Maryam. Wa inni u'idhaha bika wa dhurriyyataha min asy-syaithanir rajim. Dan aku berdoa pada Allah supaya anakku ini engkau lindungkan daripada syaitan yang terkutuk. Itu zuriat tu dengan dia. Lindung daripada syaitan. Syaitan tak boleh ganggu dia. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Tuhan terima doa dia dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Doa dia makbul. Sebab jaga Maryam ni tak diganggu oleh syaitan. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Wa ambataha nabatan hasana. Dan dia membesar. Dia membesar dengan sebaik-baiknya. Dengan sihat, segar, rupa parah yang cantik. Lawa Maryam ni. Rupa parah cantik, sihat. Wa kaffalaha Zakaria. Dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Ulama Zakaria ni jadi suami bermak saudara. Mak saudara isteri Imran. Ipok dia sabit lah pada Maryam. Mak dia tu jadi apa nama ni, tok saudara. Satu riwayat kata kakak. Jadi mak saudara. Isteri pada Nabi Zakaria ni. Zakaria dipilih oleh Allah Ta'ala. Kita akan baca dalam ayat berikut bagaimana mereka duduk di Baitul Maqdis tu berebut nak jaga Maryam. Berebut nak ambil. Lalu mereka mengundi. Undi boleh Zakaria. Tuhan dah atur dah begitu. Wa kaffalaha Zakaria
dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Dijaga oleh Rasul Allah Ta'ala. Kullama dakhala Zakaria mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk di mihrab, tempat dia buat ibadat, wajada indaha rizqa, dapati ada rezeki yang luar biasa. Buah hak musim sejuk, ada musim panas. Musim panas, buah musim sejuk ada. Musim sejuk pula buah musim panas ada. Pelik. Ini karamah. Tuhan jadikan Maria ni wali. Karamah ni wali lah. Wali Allah. Orang puan dia wali. Orang puan tak ada Nabi. Wali ada. Bila berlaku karamah, Maria ni seorang wali Allah Ta'ala. Yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Dia tanya, dari mana kamu dapat buah ni? Pelik ni. Buah ni tak ada musim ni. Ni musim panas, ada buah musim sejuk. Musim sejuk pula ada buah musim panas. Dari mana? Qalat huwa min indillah. Maryam kata dari sisi Allah Ta'ala. Tuhan bawa. Allah Ta'ala beri rezeki. Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah Ta'ala beri rezeki pada siapa yang dikehendaki dengan tidak terhitung banyaknya. Karamah. Kalau berlaku pada Nabi, mukjizat. Berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Di balik rumah isteri dia, mesti ada tak makanan, tak ada makanan, perut lapar. Di rumah orang ni, isteri dia ada ramah-ramah, tak ada makanan belaka. Lapar. Akhirnya pergi rumah Fatimah anak dia. Fatimah Zahra. Fatimah kata tak ada makanan. Nabi pun berundur. Lepas berundur, lepas tu ada awak makanan. Fatimah pesan suruh Nabi mari. Makanan ada sikit je. Cukup untuk nak ayah dia makan. Lalu Nabi pun pergi sama Fatimah. Makanan duduk dalam buku. Duduk dalam buku. Nabi ambil se dalam buku. Bawah tu duduk. Tanya tu. Bagi apa tu? Bagi orang ni, panggil isteri dia habis. Bagi. Kenyang belaka. Ada lagi makanan. Ini mukjizat. Kepada Nabi, mukjizat. Macam berlaku satu peperangan, tak ada air ni, pacok nak panas, tubik air. Satu pasukan tentera boleh minum air. Ramah-ramah. Mukjizat Nabi. Berlaku pada Nabi kita. Makanan yang sikit cukup orang yang ramah. Air yang sikit cukup orang ramah. Ada pun pada Maryam ni, buah di luar musim. Berlaku pada ini pelik. Tuhan dah tunjuk dia seorang yang soleh, seorang yang baik. Allah Ta'ala pilih untuk jadi tanda kekuasaan. Melahirkan Nabi Isa AS untuk menguji manusia. Kita akan baca kisahnya. Malaikat Jibril datang berjumpa dengan Maryam. Rupa orang, lawa lah malaikat. Malaikat kata, aku nak beri anak kamu. Maryam kata, macam mana? Aku berlindung Allah Ta'ala daripada kejahatanmu. Aku dah disentuh oleh lelaki. Nak beri anak. Ini perintah Allah Ta'ala. Malaikat Jibril ni bukan lelaki, bukan puang. Maluang tak ada. Malaikat kan? Macam mana nak melahirkan anak? Itu kita kena mikir. Jibril lawa-lawa tapi tak ada kemaluan. Kan malaikat ni tidak lelaki, tidak perempuan. Tak ada nafsu. Dia jadi begitu malaikat ni. Ini tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kun fayakun. Tuhan kata jadi. Pelik. Apa Nabi Adam tak ada ayah, tak ada mak, terus lahir jadi Nabi Adam.
Adam tidur, bangun tengok Hawa ada sebelah. Jadi daripada Nabi Adam. Mok tak ada. Jadi betul dalam usuk Nabi Adam. Jadi Maryam ni Tuhan jadikan ada ibunya, tak ada ayahnya. Tidak berzina, tidak bersubuh, tidak apa. Maryam seorang yang soleh, wali Allah Ta'ala, disebut ni. Berlaku wali, karamah pada dia. Menandakan dia seorang yang baik. Kita kena tolak dakwah orang Yahudi. Mengatakan Maryam ni berzina. Dakwah orang Kristian, Maryam ni bini Tuhan. Itu semua mengarut. Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tanda, menunjukkan tanda kekuasaan dia dan untuk menguji manusia. Nabi Isa pula cakap masa bayi lagi, nak buktikan dia akan jadi Nabi, jadi Rasul. Kita akan baca kisahnya dalam surah yang lain. Wallahu a'lam.